perjalanan jauh tak kurasa, kena hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Daun menghijau, ladang dan rimba, langit dan tinggi bertambah birunya, deru angin turut sama berlalu, semuanya bagaikan turut gembira. Okey, ni lagu Balik Kampung. Lagu Balik Kampung ni dia tak semestinya pada hari raya je. Tak semestinya. Sepanjang tahun kita boleh nyanyi. Asal balik kampung. Asal balik kampung je kita nyanyi lagu Balik Kampung. Betul. Sebab ni tahu ramai yang ada kat kampung dah ni kan. Bagi ucapan dulu, belum kita cakap. Betul. Lupa kita beradab sopan. Raya sangat. Raya kita lupa nak ucap. Selamat datang dan selamat menonton rancangan Musrat Channel episod ke berapa? Itu apa tu? Saya selalu buat macam ni. Tapi yang ke 13 raya Ni minggu raya kan. Jangan ingat raya kita tak bersiaran tau. Kita ada. Cuma kita rakam awal sikit dah kan. Tapi tak. Kita rakam live ni. Live. Tipu tak baik. Okey. Tipu okay, ni seminggu sebelum raya sebenarnya kan. Tapi kita dah set program kali ni untuk raya. Jadi kita ucapkan selamat hari raya. Kalau ada salah silap harap dimaafkan. Jadi hari ni kita buka dengan lagu Balik Kampung. Balik Kampung sebab semuanya sekarang mungkin ada yang tengah lepak kat kampung ni. Tapi kenapa kita pilih lagu ni bukan lagu Aman Shah? Bukan lagu Musafir di Aidilfitri? Sebab director cakap jangan main lagu sedih. Dia cakap main lagu yang tak sedih. Sebab director tengah sedih? Dia sedih. Dia kata contoh Cina mana ada lagu sedih, lagu raya. Betul. Semua cang. Toncang. Macam tu lah. Jadi kita main lagu yang tak sedih. Tak sedih, happy. Nak balik kampung raya. Tapi macam mana pun ada orang yang tetap suka lagu sedih. Baru dia rasa raya. Kita tak kisahlah. Asalkan korang rasa semangat raya tu ada dengan lagu yang tak sedih ataupun lagu sedih, kita raya. Setelah 2 kali raya kita disuruh beraya di rumah. Raya ataupun raya sorok-sorok. Raya sorok-sorok. Okey. Jadi saya akan menyampaikan sebuah lagu daripada Awi. Hilanglah rindu. Awi. Nanti Awi marah. Tidak pukul kita. Okey. Sebenarnya kita nak jawab soalan ini. Kita jawab soalan dulu. Jawab soalan sekarang semakin laku kita Makin laku. Soalan kita banyak. Okey. Ini abang besar dari Johor ni. Ini Muhammad Rizal Azwar. Soalan dia, terima kasih lah sebab jawab soalan saya sampai ke sudah diorang tak betulkan kesilapan nama tu walaupun dah 2 kali reisu. Saya rasa bukan 2 kali je, dah banyak kali reisu ni kan. Soalan saya seterusnya, untuk album Mamat atau Ketiga Exist tu terdapat penglibatan Nuradi dalam penciptaan lagu-lagu. Soalannya, dia soalan dalam soalan tau dia ni. Soalan, adakah mereka terlibat secara aktif dalam penghasilan album tersebut termasuk semasa di dalam studio? Dan lagu-lagu dalam album itu juga ada dinyanyikan semula dalam album kedua mereka. Tolong ceritakan macam mana Nuradi boleh terlibat? Adakah Exist mendapat apa-apa bayaran setelah album itu dikeluarkan? Kerana dalam cover album itu masih terdapat gambar anggota Exist sedang makan di tepi kolam renang. Itu kenduri ke? Wah, sedap dia. Dia ni dulu masalah kolektor ni semua pun dia tahu. Okey. Dia banyak rahsia yang disimpan. Betul. Dan dia selamatkan sebenarnya. Dia simpan, dia selamatkan. Okey, dia Dr. Rizal. Okey, saya jawab untuk soalan ni. Okey, yang hari tu pun kita dah jawab pasal tu yang risu. Okey, Nuradi terlibat untuk album ni atas waktu tu Exist masih ada kat JB. Kita dekat Jojos Production. Kita waktu nak cari material, kita masa tu tertarik dengan kemunculan Nuradi, dua adik-beradik ni kan. So dua beradik ni buat dia punya harmonize dia sangat menarik perhatian. So jadi kita pun cuba hubungi dia macam mana nak dapat kontak dia, dan kita suarakan hasrat untuk dapatkan lagu. Jadi satu hari tu saya dengan PR Jojos Production
ke Singapura dan jumpa dia dekat studio, salah satu studio, saya pun tak ingat studio tu apa nama dia, tapi dekat studio tu lah dia bagi 2-3 lagu. Jadi saya tak silap saya ada 3 lagu yang kita ambil daripada mungkin 5 lagu yang dia sampaikan. 3 lagu tu iaitu lagu 7, lagu 2 lagu lagi tu tajuk dia ada Izinkan Aku, Pasrah tak salah saya. Pasrah dengan satu lagi tu. Jadi 3 lagu. Jadi semua lagu ni kita dah rakamkan dan kita record dekat King Studio waktu tu. Jadi Mamat yang nyanyikan album ni. Memang music tu exist yang main semuanya dan kita yang arrange. Nuradi hanya bagi raw material tapi kita sempurnakan semualah sehingga ia dirakamkan. Jadi album ni dah complete dengan lebih 10 buah lagu sebenarnya yang kita siapkan. Jadi bila kita dah buat, tiba-tiba ada sedikit konflik yang mana exist meninggalkan syarikat rakaman. Dalam album tu lah terdapat juga lagu Tak Mungkin Berpaling. Jadi bila kita keluar syarikat rakaman, kita kena tindakan mahkamah. Maknanya syarikat saman kepada anggota exist dikenakan injunksi katanya waktu tu. So jadi kerana tu syarikat rakaman BMG waktu tu tak berani nak riliskan. Tak berani nak rilis kita punya album barulah kan. So jadi dekat situ apa ni? Sikit ada lalat lalu tadi. Lalat. Bunyi tu lalat tu. So jadi bila kita tak dapat riliskan benda tu agak-agak terganggu. Salah satu lagu tu kan saya cakap minggu lepas ni ada komposer berhak untuk tarik balik lagu. Okey. Jadi dia berikan lagu Tak Mungkin Berpaling kepada Slam. Itu Sa'ri Amri. Kemudian yang Nuradi pun dia sama, dia tarik balik lagu ciptaan dia tapi dia masukkan dalam album dia sendiri. Jadi itu penglibatan Nuradi untuk album Exist waktu tu. Dia sebagai komposer yang memberikan lagu-lagu tu. Jadi lagu tu ada diriliskan kemudiannya yang saya pernah cakap tu, dia bagai namakan Mamat Exist album tu kan. Selepas album yang Salju di Danau Rindu Mamat keluarkan. So jadi itulah kisahnya. Dan lagi satu tu dia cakap dapat duit tak? Dia tanya dapat duit tak? Okey, untuk yang itu kita tak dapat duit. Sebab bila syarikat rakaman bermasalah ni, dia akan bermasalah juga untuk membayar royalty dan sebagainya. Itu jadi pengalaman lah. Okey, kita dah selesai jawab daripada Dr. Muhammad Rizal. Nuradi ni hari tu saya ada satu show tu kan. Kat Damansara. Dia orang pun ada sekali masa tu. Jadi kita jemput dia naik pentas, main selagu 2. Lepas tu terus kita bagi 3 lagu terus. Sebab dia orang kan. Sedapnya dia main live kan. Sedap kan? Harmoni suara kan. Yes. Rupanya dia orang tu famous sampai ke US. Sampai ke White House dia pernah perform. Macam tu lah kita. Kita nak capai tahap tu lah. Okey. Seterusnya soalan ni daripada Irfano. Irfano. Dia kata pertamanya ni memang nama saya Abang Roko and Abang Musa. Kejadian berlaku tahun 1993. Masa tu dia tadika, umur 6 tahun, pergi konsert pertama. Saya tak tahu apa-apa, pergi nak dengar lagu untuk ibu. Minat gila dengan Mamat sampai mak panggil panggilan tu kepada saya. Jadi maknanya dia punya minat tu sampai mak dia panggil dia pun Mamat. Dia cakap Padang Stadium lecak lepas hujan lebat petang tu. Aksi lambung gitar membuat ramai gadis-gadis ceria. Itu momen yang diingati hingga kini. Jadi Irfano tu punya soalan. Jadi dia cerita tu yang sebenarnya bila dia tanya soalan tu dia macam menyampaikan apa yang dia ada. Jadi kita baru dapat tahu yang punya aksi lambung gitar tu. Ya. Malam kita ada sembang lah dekat live tu. Kita dah sembang. Hari tu kan masa buka puasa kita ada sembang dengan Alung pasal lambung gitar. Jadi kita pun ada request Alung nanti kalau konsert lambung gitar lagi. Alung dah ready dah. Dah ready Kalau time lambung dan main gitar pakai gigi. Yalah, tapi dia kata dia nanti masa lambung tu dia pakai gitar semik. Kiranya hentam pecah-pecah. Ya, pecah-pecah. Okey. Ini seterusnya daripada Roblox Wan Zarfan 2012.
Okey, dia kata 22 April 1980 tarikh lahir arwah Alun Spoon. Elok pula episod 11 ada cerita tentang Alun keluar juga pada tarikh 22 April. Al-Fatihah untuk arwah Alun Spoon. Kebetulan. Jadi kebetulan lah. Maknanya kita pun tak sangka dan date tu macam entah macam kita digiring lah untuk cerita kisah dia dan tentang kebaikan dia, kenangan dengan dia kan. Jadi kita sama-sama doakan dia Jadi terima kasih juga kepada semua yang mengingati. Okey, seterusnya saya yang ini. Ni kapak 85. Boleh Abang Ustaz terangkan kenapa lagu Percayakan Siti disalah anggap selama berbelas tahun ditujukan kepada Tok T dan Zamani ke? Saya telah baca pencerahan itu dalam posting FB Musrat dulu, baru tahu. Ke itu satu kebetulan je. Okey, sebenarnya kita tak tahu kalau lagu ni menyebabkan orang salah erti. Tapi sebenarnya kita daripada awal memang tak katakan lagu ni mengenai kisah cinta Zamani dan Siti, bukan. Sebenarnya daripada awal lagi lirik ditulis oleh arwah Luluk, lagu Alung. Percayakan Siti, Siti ni diambil daripada perkataan Arab. Maksud dia puan. Percayakan puan. Jadi masa tu bos kita dekat record label tu kita panggil puan. Puan Fatimah masa tu. Jadi percayakan puan. Jadi puan ni hari-hari akan push kita untuk siapkan album cepat, maksud dia. So jadi dekat situlah bila kita bila dia push saya cakap yang lambat ni arwah Luluk. Dia buat lirik lambat ke apa kan. So jadi dekat situlah arwah Luluk dapat idea untuk kisahkan tentang percayakan situ. Maksudnya kita percayakan sesama kita, termasuk dia dapat ilham, dia namakan percayakan puan. So jadi dekat situ dia tulis betapa sukarnya untuk buat benda seni ni, bukan boleh bikin dengan separuh hari kan. Makna syarat duka aku galas di kala itu, maksudnya Luluk gambarkan betapa payahnya untuk menzahirkan barang seni ni. Sebab kita nak buat betul-betul serius. Kita bukan buat sambil lewa, main buat asal jadi. Tidak. Itu maksud dia. Tapi yang orang-orang sangka itu kisah Tok T. Itu terpulang pada korang lah kan. Sebab tapi kalau macam ni kita dah bagi tahu yang itu bukan relate dengan kisah Tok T sebenarnya. Tapi dia memang popular, jadi mungkin sedikit tempias lah. Bila kita buat lagu Percayakan Siti, orang fikir Percayakan Siti yang Tok T tu. Padahal banyak lagi Siti lain kan. Banyak. Siapa lagi Siti? Siti Fairuz. Siti Fairuz pun Siti. Siti Sarah. Siti Sarah, Siti juga. Siti Fatimah. Puan Fatimah tu bos aku lah. Dulu. Benar tu lah. Okey. Itu dia sebenarnya tanya pasal gosip tu. Gosip. Dia suka baca gosip. Tak kisahlah. Kalau kamu suka baca gosip, kamu akan terbayang yang kisah itu dengan gosip. Tapi betul tak betul tu? Kita tak tahu. Tak tahu? Saya tak, sebab saya tak tahu bila orang ni ada hubungan dengan orang ni ke, saya tak sampai tahap untuk menyiasat. Jauh sangat tu. Kena tanya host rasa. Mungkin tanya wartawan-wartawan hiburan, mungkin dia tahu. Ataupun kawan-kawan rapat mereka lah. Ya. Okey, tu dah Ya, sudah itu. itu. Ni SJR Band Crew. Dia tanya, abang share sikit picture show Exit dulu-dulu. Nak sangat tengok. Yang ini. Yang ini zaman dulu ni kalau show sebenarnya kita orang tak pernah, zaman tak ada smartphone. Kita tak, kalau tak ada kamera memang tak ada ruang untuk ambil gambar lah. Kebanyakannya peminat yang datang tu yang dapat ambil gambar kita dan ada abadikan kenangan. Jadi dekat situlah kalau boleh kita minta diorang share. Kalau kita nak share memangnya banyak. Kita tak ada memang tak ada gambar lama ni. Sebenarnya diorang yang ada gambar-gambar tu. Share kat Facebook share kat Facebook, nanti kita orang simpan dan kita share pula. Kita up kat YouTube ni. Seterusnya ada lagi. Lain lagi. Ni tak ada dah. Tak ada Lain page. Dah habis dah. Lain page. Dah semua dah jawab dah. Dah compile ke apa? Dah compile ni. Bagus. Compile itu je. Terima kasih banyak atas soalan yang ada dan kita ucapkan terima kasih pada semua yang sudi bagi soalan. Terima kasih. Dan harap minggu depan ada lagi soalan yang kita rasa sepatutnya kita jawab untuk kita share dengan semua penonton.
Ya. Tapi ada satu dia kata yang show dekat Titi Wangsa apa lepas Mamat nyanyi Ajai nyanyi. Itu betul ke tu? Lepas Mamat nyanyi, Ajai nyanyi yang itu. Ada semalam yang kita baca tu, tak tahu soalan siapa. Okey. Muhammad Ni. Muhammad Airul. Dia kata kat Titi Wangsa saya pergi bang. Masa tu tahun 1993. Lepas Mamat nyanyi, Ajai lah nyanyi. Balik show saya kemalangan sikit. Lepas Mamat nyanyi, Ajai nyanyi. Masa tu Ajai ada nyanyi. Biasa memang Ajai nyanyi untuk backup vocal, tapi tak tahu kalau ada lagu apa Ajai tak ada nyanyi secara solo atau mungkin cover version pun. Mungkin. Saja agak ni. Waktu tu kalau cover version lagu Ajai nyanyi lagu Two Princess. Daripada Spin Doctor. Ajai bila kadang-kadang ada 1-2 show dia nyanyilah waktu tu. Dia akan biasanya yang saya ingat lagi dia nyanyi lagu Two Princess, Kumpulan Spin Doctor ni lagu. Lagu Douglas tak nyanyi ya? Douglas tak. Tapi kesianlah dia lepas balik tu di kemalangan. Aduh. Nak cakap dia cepat sembuh, dia mesti dah sembuh tahun 93 kan. Mungkin. Okay. Ya. Terima kasih kerana datang waktu tu. Terima kasih. Okey, rasanya itu saja soalan kita pada minggu ni. Kan? Yalah, kita asyik menjawab soalan dia mesti ada konten lain kan. Ya. Alang-alang dah raya ni kan. Baju ni tahun bila punya baju Melayu ni? Ini baju tahun lepas. Maksudnya tahun lepas kan raya tak jadi kan. Okey. Kenapa bukan samping warna kuning ke baru macam Kedah? Tak nak. Tak nak macam Kedah? Tak nak pakai hijau kuning. Nanti Izzat bangga. Izzat bangga. Jangan kasih dia bangga. Kalau tak pun nanti kawan yang kat Kedah tu Chan Niuchi pula yang bangga. Kan? Chan Niuchi. Chan Niuchi. Tak pun Mira Fikah ke? Mira Fikah. Like. Lepas tu okey, biasa saya suka style macam ni lah. Kalau kat Johor ni kan pakai baju Teluk Belanga kan, pakai seluar jin. Ni saya pakai seluar jin. Ini budak-budak Johor dulu suka pakai macam ni lah bila beraya kan. Mungkin lebih selesa kan. Lepas tu pakai kain samping buat selimpang macam ni. Macam ni ya? Lepas tu pakai songkok kan. Ni saya pakai, orang panggil topia kan, tapi ada lain words dia bini. Sebenarnya benda ni kita panggil Bini. Bukan bini. Bukan bini tu, bini muda. Benda ni dipanggil bini. Okey. Saya tahu taktikal tu. Bila dah makin berusia, memang kita perlu banyak pelbagai aksesori ya. Apa cerita kita pada minggu ni? Okey, minggu ni pasal relate dengan raya, kita nak kongsikan pengalaman kita terlibat dengan persembahan pada malam raya. Malam raya dia ada dua kisah ni yang saya nak kongsi lah. Dia berkenaan macam, saya masih ingat lagi pasal show ni. Yang satu ni sebelum kita orang miliki kenderaan sendiri, yang satu tu dah ada kenderaan sendiri. Tapi yang show yang dah ada kenderaan sendiri tu malam raya, tapi malam raya Aidiladha masa tu. Tapi oleh kerana malam raya di Aidilfitri ni, saya kongsikan jugalah kisah ni. Yang saya kongsi dulu yang pasal masa kita dah ada kenderaan tu, kita dah ada sebuah van untuk kita bergerak, termasuklah kalau kita terlibat untuk buat show. Satu persembahan funfair malam raya Aidiladha masa tu. So jadi kita bergerak daripada Kuala Lumpur hari yang sama, maksudnya kita bergerak pagi sampai dekat Taiping masa tu. Taiping, show tu funfair dekat Taiping, kat Pekan Taiping kan. Lepas tu bila dah buat persembahan tu, mana petang tu juga sound check, balik dekat hotel yang dia bagi, bukanlah hotel 5 star, hotel macam rumah tumpangan je. Kan? Taiping tak apa. Taiping kan, mana ada hotel besar-besar sangat zaman tu. Ini sekitar tahun 96 97 masa tu. So jadi masa tu bergerak berempat. Yalah berempat. Kalau berempat sebenarnya 97 98. Masa tu Ajai dah tak ada. 97 98. Jadi saya, Alung, Ujang, Izzat berempat show pergi kat Taiping. Malam raya tu
lepas persembahan tu dah dengar bunyi takbir raya tau. Terus ingat kampung. Sebab tu tadi kita main lagu balik kampung. Kan? Jadi fikiran tu terus meluru balik kampung, rasa sayu. Sayu betul. Jadi saya dapat rasakan macam mana kalau raya kat perantauan, jauh daripada kampung halaman kan. Jadi malam tu sepatutnya kita diberikan tempat menginap untuk tidur, tapi malam tu juga semua rasa macam tak selesa nak tidur situ. Jadi kita orang rasa baik balik je lah kan. Balik malam tu jugalah nak balik. Tapi kita orang tak ada pengalaman pergi Taiping. Rupanya Taiping ni bila malam kedai-kedai dia semua dah banyak tutup, termasuk pam minyak. Aduh. So jadi bila minyak kita tengok ada macam bawah pada setengah tangki tu. Jadi ini memang satu cabaran yang boleh menduga kesabaran. Okey, masa tu tukang yakinkan selalunya Ujang lah. Ujang cakap tak apa ni depan sana nanti ada pam minyak kata dia. depan lagi kata dia ada kan. Jadi kita dah pusing satu Taiping tu tak ada pam minyak. Jadi lala dah sampai dekat simpang masuk highway, masuklah highway. Kan, masuk highway, gerak tu masuk highway. Dekat highway tu dah jalan pun saya rasa dah berapa kilometer tak ada juga pam minyak. Lalas kita dah dapat dekat signage dekat tepi jalan tu kan ada tuliskan macam pam minyak ada 2 km lagi ke apa. Lepas tu kita pun cakap alhamdulillah dah dekat. Betul-betul ada signage 1 km lambang Petronas punya pam minyak tu, van kita orang mati. Aduh. Tapi nasib baik jalan raya tu lengang tau. Dalam malam raya ada dalam pukul 1-2 pagi macam tu kan. Jalan dah lengang masa tu. Hala KL pula tu kan. KL. Jalan dah lengang. Jadi masa tu lah saya tak ada buang masa terus yang tunggu dekat kita tak boleh tinggal van tu terus kan. Jadi kena ada orang. Jadi yang tinggal kat van masa tu Alung dengan Ujang. Jadi saya dengan Izzat berjalan kaki ke pam minyak. Jadi masa tu jalan kaki 1 km. Lama juga rasanya kan jalan kaki tepi highway tu kan. Jalan kaki saya dengan Izzat nak sampaikan pam minyak yang Petronas tu untuk beli minyak petrol dulu. Saya rasa lama betul jalan tu. Kita cakap harap-harap adalah orang berhenti bagi pertolongan kan. Sekali lepas tu betul-betul dah dekat nak sampai dalam lagi 200 meter macam tu, ada satu motosikal berhenti. Dia tanya ke, kenapa kan? Tak adalah minyak kenderaan habis tadi. So dekat situ dia cakap ada apa-apa boleh tolong tak? Ada kita minta tolong satu je. Sekarang kita nak beli petrol, nak pergi semula ke kenderaan tadi untuk tuang petrol tu balik. Okey. Jadi dekat situ brother tu tolong. Tapi saya tak ingatlah nama dia siapa masa tu kan. Sebab malam sangat gelap. Jadi kita tidak nampak. Kan? Macam dalam cerita Bukit Kepungnya laporan polis. Malam sangat gelap. Kita tidak nampak. Kan? Jadi beli minyak tu, brother tu tolong hantarkan petrol tu balik ke dekat van. Dapat isi. Dan Alung dengan Ujang pandu van tu ke petrol station. Saya tahu. Baru dapat balik. Motor tu RG Sport kan? Saya tak ingat. Bukan saja tuduh. Okay, orang-orang tu dia memang kerja kat Petronas tu ke apa. Jadi dia membantu untuk beli minyak petrol tu. Itulah pengalaman yang pertama tu. Aduh. Betul jalan kaki ya pergi jalan van? Kaki pergi kat van. Ke tunggu situ dia orang datang naik van bukan? Kena jalan kaki. Kena juga. Mana brother tu dia takkan nak lawan arus, dia tak berani kan. Jadi saya dengan Izzat kena jalan kaki. Oh bukan dia belikan minyak dia ni. Dia belikan ke depan tu sikit tu je. Tolong cari tong apa semua. Kena pergi balik. Macam tu. Tak apa. Rasa lama tau. Jalanan tu. Okey, yang kedua ni cerita masa zaman belum ada van. Kita belum ada kenderaan. Masa tu dapat satu show dekat Pesta Penang. Pesta Penang, lepas tu zaman tu Pesta Penang ni banyak juga dia punya orang yang jadi ejen lah. Orang ni jadi ejen, orang ni jadi ejen. Jadi silap langkah ambil show, lepas tu balik hampir kan. Jadi kita orang takut jugalah masa tu. Jadi brother ni pula dia mati-mati dia cakap dapatkan show dekat Penang tu nanti dia akan bayar lah kata dia. Jadi kita cakap kita tak ada kenderaan, boleh tak sewakan kenderaan ke apa.
Masa tu dia sewakan sebuah kereta Proton Saga Iswara zaman tu. Macam brand new lagi lah. Jadi masa tu bergerak, masa tu Ajai ada lagi. Maknanya berlima lah dengan Izzat. Bawa keyboard lah. Bawa nama semua masuk. Jadi lepas tu bila dah sampai sana, kita sound check semua, buat persembahan dekat Pesta Penang kan. Habis persembahan malam tu, hotel pun tak ada tau. Maknanya nak kena terus gerak balik lah mungkin macam tu. Tapi masalahnya payment tak dapat lagi. Tapi show dah habis, payment tak dapat lagi. Jadi macam agent ni dia bagi alasan itu inilah. Tak nak bagi. Kita naik 2 kereta tau. Satu kereta tu dia bawa kereta dia, yang kita orang ni naik kereta sewa berlima lah. Satu kereta. Lepas tu kita orang contact ada, masa tu zaman tu dah ada handphone kan, kita call dia. Bang, macam ni duit payment ni kan. Nantilah kata dia. Lepas tu kita cakap kita bagi last warning lah, kita cakap kat dia. Okey bang, tak kisahlah kalau abang tak nak bayar pun tak apa. Kereta sewa ni kita nak jatuhkan dekat dalam laut lepas ni. Kita nak tolak dalam laut, masa tu kita cakap. So jadi sampai macam tu punya tahap, maknanya kita serius. Kita dah bagi kerjasama sampai persembahan dah habis, payment tak bayar kan. Jadi kalau kereta sewa tu, kalau kereta tu tak pulang, dia kena bertanggungjawab lah sebab dia pergi sewa. Jadi kita plan, kita nak tolak kereta tu dalam laut masa tu. Tapi kita dapat bayaran. Bila kita cakap kita nak tolak kereta dalam laut, dia terus usahakan bayaran tu, malam tu juga dapat payment. So jadi sama-sama balik KL. Macam-macam. Macam-macam juga kan. Zaman-zaman skamer ni, skamer terawal ni. Ni antara skamer awal lah dulu kan. Takut juga. Padahal tu duit kerajaan tu, kerajaan negeri Penang tu kan. Kita tahulah setiap tahun ada peruntukan untuk ni Pesta Penang, untuk bayar artis semua. Itulah multi level kan. Dia macam dah banyak sangat. Orang tengah, ada orang tepi. Lepas tepi tu ada lagi tepi. Macam tu lah. Banyak sangat. Jadi maknanya benda-benda korupsi ni bukan terlibat secara terus pada ini. Mana eksperimen tu daripada dunia seni sebenarnya. Kan? Mana makan projek ni sikit daripada industri muzik saya tengok. Masuklah daripada zaman cetak rompak. Sebab tu saya benci sangat corruption dengan cetak rompak ni, sebab benda-benda ni semua dijadikan eksperimen daripada industri seni, kemudian diorang buat ke dalam benda-benda lain. Teruk. Jadi kita mesti kena tolak korupsi, tolak cetak rompak. Cetak rompak. Okey, sebenarnya Mak Roman kan, saya sebenarnya main gitar tu ada skip string skip sikit kan. Sebab apa? Sebab kita ada gitar dia Galaxy sebenarnya kat depan kita. Malam ni kita ada gitar dia. Tadi saya dah berguru dengan dia solo Ibu Kota Cinta. Ibu Kota Cinta. Memang bergulung rupanya. Bergulung memang selama ni berapa puluh tahun kita main tu salah. Malam ni dah dapat ilmu yang betul. Ilmu yang betul. Memang kena bergulung Tapi tak apa. Okey. Balik kita praktis lagi Alright. Okey, ada apa-apa lagi ke? Apa pesanan ke ucapan raya ke sebelum kita tutup ni? Ucapan raya, saya nak ucapkan selamat raya kepada semua. Maaf zahir batin dan terima kasih kepada orang-orang yang support channel ni. Walaupun malam ni agak agak tak banyak sangat yang kita nak tu, tapi semangat raya tu ada. Semangat raya. Jadi untuk raya ni yang penting tadi macam tadi siang tadi pun saya nampak ada kemalangan apa semua Jadi raya ni kena beringat juga, jangan kita libatkan diri kita dengan sesuatu yang membahayakan kita. Jadi kalau macam memandu ke apa ke semua, memang kita tahu kemalangan sabar. Kita tak boleh tu. Kena sabar, hati-hati, jangan leka. Darah muda. Penat berhenti dulu kan. Tadi tu budak-budak lagi Budak-budak lagi. Tu tak sabar. Lawan arah kan. Lawan arah jalan tu tak boleh sepatutnya. Bukan dah menyusahkan orang lain kan. Bila accident, kereta nak guna, nak beraya kereta ni, family ni. Dah menyusahkan. Itulah dia pesanan seorang yang otai kepada anak-anak muda di luar sana. Jadi saya rasa sampai itu saja episod kita untuk kali ini. Selamat Hari Raya semua.
Bye-bye.